Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita nak sambung perbincangan soalan trial Johor set 1 bahagian C, kertas 2 bahagian C. Okey. Jadi kita sambung di soalan 9 lah. Soalan 9, diagram show how ethanol is produced from alkene. Okey. Okey. Jadi dia tunjuk kat sini alkene tu dia tak bagi tahu nama. Dia just bagi tahu homology series dia alkene plus H2O, and then yang ini yang ini adalah makin untuk reaction tu. Ini adalah dia punya condition lah. Makin pula dah macam Melayu. Catalyst, temperature and pressure dia. Ini condition untuk reaction ni. Condition. Sebab kita belajar dalam rate of reaction, sesetengah reaction tu dia faktor dia perlu presence of catalyst, dia perlu ada effect of temperature dia kena tinggi baru ada produk, and then pressure pun mainkan peranan dalam factor of rate of reaction. So ketiga-tiga ni perlu ada untuk reaction ni jadi. Macam tu. So this is the condition of the reaction lah. Selalunya kalau dia minta state the condition of this reaction, maksudnya dia nak what is the catalyst, what is the temperature and what is the pressure needed. Okay. So alkene plus water jadi ethanol. Maksudnya alkene ni apa, kita boleh tahu dah. Apa alkene ni? Kalau ethanol, sebelum dia pun E jugalah. Alkene, ethene. Jadi kita tahu W ni sebenarnya ethene. And then ethanol ini dia punya catalyst juga, porcelain chip dipanaskan and then dihasilkan compound Q. Cikgu rasa macam yang ni tindak balas dia hydration ke dehydration? Tambah air, hydration ke dehydration? Hydration, cikgu rasa tambah air. Ada buku tak depan kamu? Try buka buku. Kalau speaker boleh speaker, mic boleh buka mic. Hari ni Huda dengan apa? Zul tak ada nak sembang cikgu. Okey, buka buku. Ada alkene. Okey, ni dia. Okey. Ni nama dia tindak balas hydration. Kalau tambah air, hydration. Nama reaction ni. Hydration. Okey, hydration reaction. Okey, hydration reaction, alkene akan jadi alkohol. Manakala alkohol, bila dia buang air, nama dia dehydration. Cikgu cek. Mana dia nama dia tak? Hydration of ethene. Itu percindaan. Dehydration. Yang ni dehydration. Terbalik dehydration. Dalam kata mudah, dehydration tu buang air, hydration tu tambah air. Yang ni tambah air, yang ni lepas berlaku proses ni, tengok dia dah buang air tu. Tu dehydration. Okey. So bila dehydration, dia akan patah balik lah daripada ethanol jadi alkene balik. Compound Q ni adalah ethene. Kalau tak salah cikgu. Okey, boleh? Takatlah. And kata hydration. Okey. Name alkene W and state the its molecular formula. So dia ada dua permintaan dia kat situ. Apa dia punya task word. Okey, cikgu sebut task word. Task word tu maksudnya jawab keyword tu daripada jawapan. Task word tu name, nampak ni name. Name tu task word. Maksudnya awak kena namakan. Cikgu nak awak biasakan diri tahu apa keperluan, apa kehendak soalan tu.
Name, dia nak name and then state its molecular formula. So, 2 markah kat sini. Kena pasti dulu apa task work dia. Satu, name. Kita kena name satu molecular formula. And then, write a chemical equation between alkene and ethanol. Ni task work yang ketiga. Write chemical equation. So, kalau tengok 4 markah, kita boleh tahulah. Yang ni 1 markah, yang ni 1 markah, ni 1 markah, yang ni mungkin 2 markah. Okay. So, siapa nak cuba name alkene W, apa dia jawapan dia? Awak nak tulis ke awak nak cakap dengan cikgu? Nak tulis ke nak cakap? Syafi. Alkene W, name dia apa? Ada tak yang nak cakap dengan Cikgu Nurin ke Najmina ke Ain ke? Kita dapat orang aja ini. Ni kalau kita nak jawab dia nak terus direct jawab macam mana? Alkene W tu. Apa ni? Ethene. Okey. Betul, ethene. Okey, molecular formula untuk ethene C. Sebab it 2C. Cikgu dengar suara tak? Cikgu slow speaker ke tak? Cikgu dengar suara sayuk je. Suara. Safi cakap sekali lagi, Safi. C berapa? Molecular formula dia? C2H4. C2H4. Okey. Sambil tu cikgu nak tanya lagi, apa kalau dia minta general formula untuk alkene, general formula. Orang lain boleh share juga general formula. Tadi molecular formula kan, general formula. Yang N tu. CN. Molecular formula dia C2H4. Kalau general formula CNH. Untuk alkene. Yang ni pun kita kena ingat. 2N. Tu alkene. E-N-E. Kalau alkene 2N tambah 2. Okey. Write a chemical formula. Cikgu tunjuk terus jawapan lah. Ada jawapan dah. Ni dia. Okey, jadi macam ni nak tulis chemical formula. Yang ni yang jawapan tadi, ethene. Nampak kan? Tak nampak sangat. Okey. Tak nampak lagi. Nak kecilkan sikit gambar ni. Okey. Ethene. Ni molecular formula and then this is dia punya chemical formula. Tambah H2O sebab ada bagi dia dalam gambar rajah. Cuma yang inilah yang awak kena keluarkan daripada gambar rajah tadi. Ethanol. Dia macam ni lah. Kalau C2, dia hasil dia pun C2. Kalau C3, C3. Propin jadi propanol. Macam tu. Okay, so ethene jadi ethanol. Okay. Apa general formula untuk alkohol? General formula untuk alkohol. Kita akan sambil-sambil tu kita ulang kaji. General formula untuk alkohol. Alkene, general formula dia CnH2n tambah 2. Kecil lah pula tip mata cikgu ni. Okey. Alkene CnH2n. Di mana hilangnya 2 tambah 2 tu? Sebab dia ada double bond. So, tambah 2 ni tak beza dia dekat tambah 2 lah antara alkene dengan alkene. Kecil lah pula. Okey, yang ni sebab alkene ada double bond. Jadi dia tak ada tambah 2. Okey, alkohol pula dia ada OH. Jadi alkohol general formula dia CnH, dia H2n. Yang 2 dia tu satu jadi OH. Tapi satu lagi masih lagi H. Jadi 2n tambah 1 OH. C2n tambah 1. Jadi kalau ethanol C2 H2n 4 tambah 1 jadi 5 OH. That's why dapat macam ni.
C2, H5OH. Daripada general formula dia. Kalau CN, H2N tambah 1 OH. Ya, Syafiq. Thank you. Okay, next. Soalan seterusnya ditanya. Ini soalan seterusnya. State 3 chemical properties. Jadi awak kena faham dulu apa maksud chemical properties. Dia nak 3 untuk etanol dengan compound Q. Tengok markah dia 6. Maksudnya etanol 3 markah, compound Q 3 markah. Dalam state 3. Kita tengok suggestion jawapan. Okey. Maksud chemical properties kat sini. Chemical properties lawan dia physical properties. Okey. Physical properties. Siapa bagi kita contoh physical properties? Okey, cikgu bagi clue. Alkohol dengan etanol ni kita kira dia covalent compound. So, apa physical properties untuk covalent compound? Ataupun awak boleh bagi tahu macam physical properties tu macam mana saya nak tahu? Kalau kita nak jawab physical properties. Physical properties. Contoh physical properties ni macam solubility. Lagi apa dia lagi? Itu physical properties. Boiling point, melting point, low. Kalau oleh kerana kita tahu dah alkohol ni adalah covalent. Jadi dari segi melting point and boiling point dia low. Low melting point and boiling point. Dari segi solubility dia does not dissolve in water but dissolve in organic solvent. Okay, dari segi electrical conductivity. Okay, electrical conductivity sebab dia covalent compound. Jadi does not conduct electricity, tapi tambah lagi in any state. Maksudnya molten ke, solid ke, dia memang does not conduct electricity. Ni kita bercakap tentang pure alkohol lah. Dia tak ada air kat situ. Pure. Dia tak boleh ionize. Okay? Kita cerita tentang alkohol. Alkohol yang pure. Covalent. And then, itulah contoh-contoh physical properties. Physical properties tu macam melting point, electrical conductivity, solubility. Kalau chemical properties, chemical ni maksudnya reaction. Dia ada beberapa reaction. So, that's why kat sini, suggestion jawapan. Awak tengok yang first kali yang basic ni awak tengok yang ni dulu lah. Okey, kedua-dua ni ada burn in air to produce carbon dioxide and water. Apa nama reaction ni? Burn in air ni. Cikgu nak tahu nama reaction dia. Kita panggil, reaction ni panggil apa? Mula huruf C. Combustion. Betul. Combustion reaction. Macam tu lah nak jawab chemical properties. Bagi tahu dia tu boleh react dengan apa. Macam contohnya ada. Sebab kita belajar. Okay, macam alkane. Kita ada combustion. Kita ada. Apa benda tu yang penukaran dalam bahasa Melayu? Substitution reaction. Alkane ada 2 sahaja. Dalam kita punya syllabus lah. Alkane, actually kalau kita tengok secara macam simple, kita tengok 3. Combustion, alkene lah. Combustion, awak tulis lah noh. Combustion, addition, and then last kali kita belajar polymerization, addition juga. Polymerization lah boleh juga. Okay, dalam addition tu ada banyak alkene tu. Contoh tengok ni. Okay, ni compound Q ni alkene lah. Yang atas dia datang daripada atas kan. Okay, ni alkene. Ni alkohol. So, alkene tadi cikgu kata dia ada combustion. Lepas tu dia ada addition reaction. Addition reaction tu dia boleh pecah-pecahkan lagi dalam, cikgu tak ingat 5 ke 6. Okay. Addition of water. Nama dia hydration. Dia undergoes hydration. Manakala alkohol dia tak ada addition. Dia ada dehydration. Dia buang air. Undergoes dehydration. Okay. Lagi alkene. Dia ada addition of hydrogen. Nama dia hydrogenation. Tambah hidrogen jadi alkane. Cara nak cerita dalam essay ni, react with hydrogen to produce alkane.
Kalau nama dia punya reaction, ni ulang kaji. Hydrogenation. Hydrogenation. Tu name of the reaction lah. Hydrogenation reaction. Okey, lagi addition apa lagi? Dia tambah apa lagi? Okey, dia tambah halogen. Halogen tu yang kalau hidrogen H2 kan. Halogen tu X2. X2 tu secara umum. X2 tu mewakili Cl2, Br2. Contoh. Okey, klorin, bromin. Dia akan produce hydrogen halide. Okey. Yang ini kita panggil halogenation reaction. Jaranglah yang tanya. Halogenation reaction. Okey, dia react juga dengan hydrogen halide. Apa beza hydrogen halide dengan halogen? Halogen tadi X2 kan? Hydrogen halide ni H. Halide tu daripada halogen. HX. Contohnya, react dengan HCl, HBr. Tu hydrogen halide. Ni halogen saja yang atas ni. Yang ni halogen saja. Yang ni hydrogen halide. Ada H ke depan. Halide tu datang daripada halogen. Okay, dia akan produce haloalkene. And then dia ada addition of yang ni kita panggil oxidation. Dia tambah oxidation agent, iaitu contohnya potassium. Nampak ke? Cikgu kecil sikit. Alah, tak boleh kecil dah. Dia tambah contoh apa dia? Hydrogen oxidation agent adalah acidified potassium manganate. Ingat acidified, dia mesti ada kehadiran acid. Acidified potassium manganate, bagi tahu sekali oxidation number dia 7. To produce diol. Ni produk dia. Semua ni kena abang produk dia. Diol, haloalkene, hydrogen halide dalam bentuk air. Ni produce alkane. Ni produce carbon dioxide and water. Ni produce ethanol. Itu cara jawab dia. Itu untuk alkene. Jadi dia bagi markah 6. So awak pilih 3 je lah. Combustion boleh senang. And then ambil balik hak atas tadi tu. Yang ni hak atas tadi. Hydration. And then ambil lah salah satu addition reaction. Paling senang ambil hydrogen je lah. React with hydrogen to produce alkene. Okay, manakala alcohol, combustion. Yang ini hydration. And then yang ini undergoes oxidation to produce ethanoic acid. Sama juga oxidation. Oxidation ni dia kena guna acidified potassium manganate. And then dia akan hasilkan ethanoic acid. Okay. So maksudnya kesimpulan kat sini, persamaan dia alkohol dengan alkene, apa reaction yang sama? Selain combustion, satu lagi yang ni, bahagian ni. Dia ada oxidation reaction. Yang ni pun oxidation reaction untuk alkene ni. Yang bawah ni. Kita boleh ingat lah. Yang sama alkene dengan alkohol ada combustion dengan ada oxidation reaction. Yang tak sama, alkohol ada dehydration, patah balik jadi alkene. Manakala alkene ada hydration, patah balik jadi alkohol. Bukan patah balik, jadi alkohol. Okey. Dah boleh move on lah. Jawapan ni awak ada kan? Ada cikgu bagi. Kalau nak jawapan ni nanti minta cikgu bagi link. Okey. Next soalan seterusnya dia tanya soalan 10 markah. Ni soalan nak bagi pelajar cemerlang yang dapat A+ lah, dia dapat full markah kan. Tapi awak jangan tak jawab langsung. Cuba tak dapat A+, dapat A minus. Okey. Dia kata reaction of ethanol and carboxylic acid will produce ester. The reaction known as esterification. By naming carboxylic acid, tu task work dia. Dia nak awak name the carboxylic acid, highlight kan. And then describe an experiment. Describe experiment, ada prosedur lah 1, 2, 3. In your answer, include observation. Dan yang ni pun nak observation. Structural formula. And name the ester form. 10 markah tu dibagi-bagi kan.
Okay, jadi kita tengok suggestion jawapan. Okay, suggestion jawapan. Awak tengok kat sini ada 2 prosedur. Ada 2 prosedur. Prosedur yang pertama, prosedur yang kedua. Tadi cikgu Dan ulang kaji sikit tengok soalan ni. So, prosedur yang pertama ni, kalau awak baca, dia ada guna condenser, Liebig condenser. So, cikgu bagi gambar aja supaya awak boleh bayang. Cikgu ambil gambar kat mana? Ambil gambar sat. Enter. Macam mana? Bubuh je lah. Someone want to join. Okay, tu Fairy. Okay, tu. Masuk, selamat masuk. Okay, jadi untuk soalan yang essay tadi, untuk yang nombor 1 tu, ini gambar rajah dia. Nah, okay. Dia akan masukkan apa kita punya reaktan dalam ni. Nampak tak? Nampak kan? Reaktan kita alkohol, iaitu etanol, alkohol dengan karboksilik asid. Yang kita namakan karboksilik asid. Mangkin dia adalah asid sulfurik. So, kita masukkan dalam ni juga. And then kita panaskan dia secara reflux. Bila panaskan dia tu, kita panaskan nak bagi dia reaction tu jadilah. Bila reaction tu jadi ester. Ester tu dia dia punya ciri-ciri volatile, dia mudah meruap. So, dia akan naik atas, dia akan masuk lorong ni. And then, bila dia dikelilingi air ni, kondenser Liebig ni ada air keluar masuk, in and out, sini in, sini out. Gas dalam bentuk, keadaan gas tadi, ester tadi tu, dia akan bertukar kepada cair, liquid. Bila dikelilingi air kan condensation. And then, dapatlah pure ester kat sini. Itu cara dia. Okey, itu salah satu. Yang itu nombor 1. Nombor 2 ni pula kalau awak baca, dimasukkan dalam boiling tube, reaktan dia iaitu acid, and then alcohol masuk dalam boiling tube, and then dia masuk concentrated acid, terus masuk je lah, masuk. And then panaskan je. And then lepas panaskan, dia masuk dalam half fill with water. Sebab cikgu rasa dia nak tengok ada 2 layer. Ester ni dia less dense than water. Density dia kurang daripada air. Less dense. Okay. Dia akan terapung ke atas. So, kita dapatlah ester kat atas ni. Kenapa dah boleh layak? Kalau tak boleh layak, tak boleh. Cikgu pun tak faham. Okay. So, ada 1 dengan 2. Kalau awak nak pilih 1 ke 2? Macam tu. Kaedah 1 ke kaedah 2? Nak jawab. Boleh cikgu dapat respon daripada awak? Aduh. Kalau nak buat ester, awak nak pilih kaedah 1 ke kaedah 2? Yang mana awak rasa pilihan awak? Macam tu. 2. Pilih 2. Sebab 2 tak guna Liebig condenser. Senang semua. Masuk pandai kan? Ini masuk layak. Okey. Boleh tu tak boleh dengan kata 2 tu? Cikgu pun tak dengar siapa-siapa ni. Okey, jadi kalau awak nak pilih 2, yang lain setuju nak pilih 2? Sebab cikgu ingat yang ni, cikgu akan buat dalam bentuk word wall. Alah tu yang bentuk game tu lah. Cikgu akan type balik supaya lepas tu cikgu akan buat macam ayat. Ada tempat kosong. Tempat kosong tu ada pilihan jawapan kat atas tu. So, awak masukkan supaya awak ingat dia punya step-step tu. Cikgu akan buat latihan dalam bentuk interaktif lah, gamification. Supaya awak ingat. Jadi, awak tak payah, kalau salin awak boring kan. Cikgu nak bagi awak buat. Itulah interaktif tu. Untuk procedure to produce esterification. Semua nak 2. Jadi, cikgu ambil yang 2 ni lah. Dah pun ada seorang volunteer kata 2.
Okey, cikgu akan bagi latihan dalam bentuk gamification yang dua ni. Okey, sekarang jom kita bincang. Kita nak pilih asid karboksilik, kita nak pilih apa sekarang? Tolong seorang apa? Bagi tahu dia nak pilih karboksilik asid apa? Karboksilik asid ni nama siri homologous. Kita kena spesifik. Namakan dia. Okey, ada 5 orang kat sini. Boleh tak tulis ke ataupun cakap ke? Nak pilih karboksilik asid tu apa nama dia? Kita ada ethanoic acid, kita ada apa lagi? Propanoic acid, butanoic acid. Pilihlah salah satu. Sebab kalau kita tak pilih, macam mana kita nak buat chemical equation? Nikah volunteer seorang bagi acid yang kita nak pilih untuk kita suggest. Maksudnya soalan ni, tak kerti tulis prosedur pun ada dah. Nak pilih karboksilik acid tu. So saja satu. Okey. Nak pilih asid apa? Ethanoic acid. Ambil ethanoic acid. No? Tadi ethanoic acid. Okey. Boleh tak cikgu tengok buku? Buku dia saja siapa? Buku Hasilan apa ni? Bulu kosong. Adik, mami sini adik. Bangun dah ni cikgu. Okey, tak. Cikgu nak tengok buku dia saja siapa? Ester. Dalam bak alkohol. Ya. Nak buat apa? Okey. Tak jumpa pula esterification ni. Ni dia. Kat sini pun dia tak suggest. Bolehlah kita guna ethanoic acid. Okey. Kita tengok jawapan. Jawapan tak bagi dah. Okey. So, terus tulis nama. Jangan tulis karboksilik acid. Tulis ethanoic acid. And then, tulis prosedur. And then, observation dia. Cikgu tolong awak. Dekat sini, dia tak habang observation dia kan. Observation dia. Okey. Yang paling senang sekali observation dia. Dia ada 2 pilihan kat sini. Tulis nah, colorless solution is formed. Okey, ester tu dalam bentuk colorless, tak ada color. Ataupun awak tulis macam ni, solution form produce fruity smell. Dia berbau buah-buahan ataupun sweet smell. Fragrant smell. Ada keluar bau lah. Okey, itu antara observation yang kita boleh bagi tahu. Sebab tu ciri-ciri ester. Ester ni selalu buat perisa makanan, minyak wangi macam tu. Dia nak observation dia 2 yang awak boleh buat. Salah satu dia adalah colorless solution. Satu lagi solution produce fruity smell. Okay. And then, name the structural formula of ester form. Okay, name. Nak name. Name. Bukan name. Dia suruh lukis structural formula. Jadi, jom kita lukis dengan name. Kita buat dua-dua sekali lah. Okay. Okay, tadi kita tahu kita hasilkan, yang ni kita contoh tepi lah. Kita hasilkan daripada etanol dan ethanoic acid. So, apa ester yang akan terhasil? Tolong bagi tahu cikgu. Nama dia? Anak-anak, senang je ni. Ethanoic. Etil ethanoic. Noid. Okay, sekarang jom kita lukis pula. Jadi kita nak lukis sebab kita tahu dia punya functional group tu C. Lukis sama-sama mana? Double bond O dengan O kat tengah. Jadi maksudnya kita kena lukis bahagian ethanoic acid dulu. Ethanoic acid ada 2 C kan? Tambah lagi 1 C. Okey.
Okey. So, okey, ingat macam mana nak tulis H dia? Tengok C ni dah ada satu ikatan, satu. Jadi tambah lagi 3 untuk jadikan 4. Sebab karbon boleh ada 4. Jadi tambah 3, letaklah H. Okey, bahagian etanoid tu dah selesai. C yang ni pun dah cukup 4, jangan duk tambah H kat bawah nah. Okey, O ni nak sambung dengan bahagian etanol. Etanol ada berapa C? Etanol ada berapa C? 2. Jadi kita buat dulu C dia. And then barulah kita ikuti dengan berapa H dia. Contoh yang C yang ni. O tu memang ada 2 ikatannya tau. C yang pertama ni, yang mula ni. Ada 2. Jadi hanya boleh tambah 2 lagi. Okey, yang C seterusnya ada 1. Jadi tambah 3. Selesai. Inilah struktura formula yang kita nak bagi jawapan dalam buku tu. Maksudnya, soalan tadi, kalaulah prosedur awak tak boleh jawab, awak masih lagi boleh jawab observation, name, and then lukis struktura formula dengan suggestion karbosilasi. So, jangan give up bila tengok, eksperimen ni, memang cikgu tahu eksperimen tu kita tak pernah buat, kan? Dia macam agak complicated. Tapi sekarang kita baca skema tadi, kita boleh bayangkan lah, bubuh dalam boiling tube, bubuh semua asid, bubuh apa namakan kita punya carboxylic acid dengan etanol, and then panaskan, and then letak dalam air. So apa lagi kita cakap? Tapi kalau tak tahu, kalau prosedur tu mungkin tak dapat perfect, tapi ada lagi bahagian yang awak boleh dapat markah daripada 10 tu. Jangan give up nah. Okey. Yang kita 2, yes. So next, habis dah lah soalan 9. Jadi sekarang pukul berapa? Kita baru setengah jam. Kita sambung soalan 10 lah nah. Tapi cikgu tak sadi kita soalan 10 tadi. Boleh lah tersambung terus. Boleh? Okey. 10. Neutralization is not a redox reaction. By using suitable... Awak dalam cikgu punya... OBS ni tak clear. Tapi hampa punya nampak clear. OBS ni tak clear. Sat no? Cikgu dah fikir macam mana nak buat. Tak apalah. Okay. By using suitable example, explain why neutralization is not redox reaction in terms of oxidation number. You are required to determine the oxidation number in your explanation. Kita tengok jawapan dulu lah. Dia suggest macam mana. Ini jawapan. Okey, Ikuan masuk. Lama tak masuk. Kita jumpa Ikuan ni. Welcome Ikuan. Lama tak jumpa Ikuan dalam online. Okey, kita sekarang soalan 10. Soalan trial. Yang set first lagi. Tak masuk set 2 lagi. Bahagian C. Okey, tadi soalan tu dia kata suruh buktikan yang neutralization ni is not redox reaction in term of oxidation number. Jadi kat sini awak tulis dulu dia punya equation. Jadi equation tadi dia bagi tak? Tengok soalan balik. Dia tak bagi. Jadi sebab tu dia kata by using suitable example. Maksudnya ini kita yang pilih. Kalau tak mau pilih yang ni pun boleh. Boleh pilih yang lain. Contohnya, KOH, potassium hydroxide, plus HCl ke, acid nitrik ke, nitric acid ke, sulfuric acid ke. Ikut suka. Asalkan acid dengan base. And then apa punya garam dan air. Air wajib lah. So, jadi kita ambil je suggestion dia ni. Yang ni yang paling familiar kita. Boleh lah? So, maksudnya dia tak bagi pun neutralization punya apa benda reactant tu. Dia suruh, tengok ayat dia ni. Mana soalan dah? Using suitable example. Awak sendiri yang bagi reaction tu. Okay. Cikgu buka balik ni, skema. And then kita bagi satu reaction dalam bentuk chemical equation untuk neutralization. And then kita tunjukkan dia punya oxidation number. Bahawa oxidation number dia tak ada, kalau awak tengok sodium ni daripada plus 1, oksigen negatif 2, hydrogen plus 1, sodium still lagi plus 1. Dia tak ada increasing oxidation number ataupun decreasing. So, dia bukanlah redox lah.
Tengok dia baca. Dia explain lagi, oxidation number in each atom is same. Kita nak prove yang neutralization is not redox reaction because oxidation number dia same. Kalau redox, dia mesti ada oxidation number dia increase ataupun decrease. Ataupun kita boleh kata dia remain unchanged. Kita tunjuk. Hydrogen sebelum pun +1, selepas pun +1. Cl sebelum -1, selepas pun -1. Oksigen pun sebelum -2, selepas pun jadi -2. Okey. So, 1 markah untuk equation, 1 markah untuk tulis oxidation number setiap satu, 1 markah untuk explanation. So, 1 markah untuk conclusion lah. Oxidation and reduction does not occur. More to conclusion lah. In neutralization reaction, oxidation and reduction does not occur. Okay. Kenapa kita cerita tentang oxidation number? Sebab dalam soalan tu, dia habaq in term of oxidation number. Kalau dia minta in term of electron transfer, kena tunjuk electron transfer lah. Ada tak? Donate electron and receive electron. Kalau dia minta, apa lagi kita boleh redox? Oxidation number, electron transfer, hydrogen. Macam mana hydrogen tu? Hydrogen dengan oksigen. Macam mana nak sebut hydrogen oksigen lah? Hydrogen loss. Losing and loss satu lagi lawan dia. Addition. Gain. Cikgu lupa. Gain and loss hydrogen ataupun gain and loss oxidation. Pandai nak buat cikgu. Okey, kita teruskanlah ke B lah. Ni kalau tak ada apa skema, kalau nak salin balik, minta cikgu. Nanti cikgu bagi link balik. Okey, B, diagram 10 show set up of the apparatus to investigate the reactivities metal JK and magnesium toward oxygen. The different metal are heated consecutively. And then apa soalan dia? Sambung ni bawah. Okay, ini dia punya observation. JK ni kita tak tahu. Magnesium macam ni. Observation dia kita boleh nampak. J burns brightly. K glow saja. So, maksudnya dia tak sangat reaktif lah. Magnesium burn with bright flame. Masih ada flame lagi. Tadi burn brightly, kita boleh susun dah ni. Kita boleh susun dah yang mana most reaktif dengan less reaktif. And then dia ada warna-warna sikit. Warna-warna tu nak bagi hint lah tu. Ni dalam bentuk sort pula. Yellow, white. Waktu panas yellow. Waktu sejuk white. Waktu panas dengan waktu sejuk black. Cikgu nampak dah. Yang ni black ni apa dia? Awak rasa? Copper. Yes. Cikgu pun rasa copper. Tadi kita tengok lah. Dia maksudnya bila dipanaskan, dia akan jadi copper oxide. So, black ni copper oxide sebenarnya. Yang black ni adalah CuO. Yang ni dia punya metal copper lah. Okay, yellow and white ni agak apa? Zinc oxide. Ya, cikgu rasa pun zinc. Dia sama ada zinc dengan plumbum lah kan. Yang plumbum pun yellow juga. Okay, so yang ni mungkin zinc oxide. So, metal dia zinc lah. Oxide tu lepas dia terbakar, dia oxide lah. Okay, tengok jawapan. Okay, metal J zinc, betul. And then metal K, logam K copper. Pandai dah. Dah ingat dah. Maksudnya, bila dulu kita rasa takut sort tu macam payah kan. Tapi actually, elemen-elemen yang ditanya tu adalah elemen yang common elemen lah. Yang hitam tu kan. Yang colour kuning. Okay dah. So, dia suruh arrange. Arrange lah yang asalnya dia suruh arrange ikut yang paling reaktif lah. Tengok balik soalan sana. Nak buka soalan balik tadi. Tadi. Arrange JK and magnesium ascending order. Reaktifan menaik. Jadi jangan terbalik. Magnesium paling reaktif sebab dia burn with bright flame. Ada flame kat situ. And then J tadi dia burn brightly. And then K dia just glow. Okay. Kalau kita hafal pun copper kan dekat bawah kan. Kita hafal kalau nak kahwin apa semua tu kan. Kalau nak kahwin mesti magnesium dulu. Mesti ambil zat. Zat tu zinc. Cikgu ambil zat lah. Copper dekat bawah. Jadi kalau kita tak faham observation tu pun, kita relate balik yang kita hafal tu. Boleh nak? Boleh. Tu soalan seterusnya apa pula? By using one of the reaction, explain the meaning of redox reaction. So, ini adalah you need to remember what is redox reaction. Tak ada hint kat sini. Memang kena
hafal lah, remember. No? Awak punya kemahiran kena hafal. Okay. Nanti cikgu buat apa world tu yang cikgu tengah duk try guna gamification supaya awak cuba faham. Supaya ada macam perasaan seronok guna game, and then awak sambil-sambil tu ingat. Main game sambil ingat. Cikgu akan buat akan tu. Kata akan tu tak seronok dengar sebab cita-cita je tak buat lagi. Cikgu cuba buat sebab cikgu sayang awak. Jadi cikgu nak buat definition, nanti cikgu bagi main game supaya awak ingat, hafal lah. Kalau cikgu buat tu jangan tak buat lah. Kalau cikgu dah bagi link tu jangan tak buat pula. Okay, so redox reaction ni antara definition kita kena hafal. Nanti cikgu buat redox reaction, empirical formula, molecular formula, apa lagi banyak lagi definition lah. Okay dah. Kita tengok jawapan dia. Kalau siapa nak try. Redox reaction is chemical reaction. Apa dia lagi? Chemical reaction that simultaneously. Occur simultaneously letak kat hujung. Kat tengah-tengah tu dia ada dua. Chemical reaction that oxidation and reduction occur simultaneously. Macam tu lah. Faham tak? Kita tengok jawapan. Tengok salah cikgu baca. Okay tak? Mana dia jawapan? Okay, ni dia. Kat sini dia sebut reaction. Cikgu sebut chemical reaction, tak apa. Asalkan kita ada dia punya subjek. Benda tu apa? Reaction which oxidation and reduction, kena ada dua syarat ni, occur simultaneously. Payah nak tulis. Okay, ni definition dia. Okay, next. Next kat sini. Okay, 3 markah. Takkan 3 markah bagi meaning je. Macam mana? By using of the reaction, explain meaning of reaction. Terangkan maksud. Betul takkan 3 markah yang tu? Tengok soalan seterusnya. Takkan 3 markah explain syarat. By using one of the reaction. Lepas tu by using one of the reaction, and then tadi bagi maksud dulu. Lepas tu tunjuk kot, saya cikgu tengok jawapan. Pelik juga kan 3 markah. Sat. Soalan ni. Mana ada soalan? Suggest JQ, kita dah suggest. Maksud kat sini. Cikgu tak faham macam mana dia dapat 3 markah tu. Ni dia yang atas ni. Bagi ambil contoh satu. Kan? Okay. And then, daripada contoh tu macam tadi kita buktikan yang neutral reaction is not redox reaction. Sekarang kita kena ambil satu contoh reaction. Dan ni kita ambil contoh magnesium dipanaskan. Daripada yang tu lah, daripada... Maksudnya dia ada bagi hint kat sini. Dia bagi yang ni. Daripada reaction ni. Asal tengok ni. Ni. Dia bagi hint. Magnesium bila dipanaskan jadi... yang warna white ni magnesium oxide. Awak boleh ambil copper pun boleh, zinc pun boleh. Ambil contoh ni. Yang ni adalah redox. Kan? And then, awak kena hurai dalam jawapan awak nak proof that... ini adalah redox reaction. Tadi kita proof... Yang tadi, reaction tadi, neutral reaction is not redox reaction. Sekarang kita nak proof yang dia adalah redox reaction. Buat benda yang sama. Tulis chemical equation. And then tulis oxidation number setiap satu tu. Kita boleh tunjuk yang oxidation number dia berubah. Magnesium before this atom. And then after this dia jadi plus 2. Oxygen dia molekul sebelum tu. After this, lepas dia ionic equation dia negative 2. And then kita explain yang... Oxidation number of magnesium increase from 0 to plus 2. So, oxidation occur. Oxidation number of oxygen decrease from 0 to negative 2. Reduction occur. Ada oxidation and reduction. Means, redox reaction is... ni dia punya meaning lah. Nak proof yang benda tu berlaku redox reaction. Boleh tak anak-anak? Faham? Okay nah. Cikgu pun mula tak faham soalan. Dah faham dah. So, dah. Last kali soalan 10 markah. Dia kata dia bagi iron 2 sulfate is good reducing agent. Lepas tu dia bagi pula
ini dia nak tolong lah untuk guide awak menjawab. Jadi awak kena guna semua. Dia kena tengok apa sebenarnya jawapan dia. Dia bagi YouTube, galvanometer, connecting wire, stopper, dropper, carbon electrode and retorт stand with clamp. Suggest a suitable chemical and describe an experiment to verify above statement using given apparatus. Jadi satu markah untuk suitable chemical, satu dua markah lah. Dan the rest adalah describe an experiment procedure. Okay, so kat sini kalau awak tengok, sebenarnya dia tak ada pun, dia tak suruh lukis pun setup apparatus kan. Okay, kita tengok jawapan. Okay, dia lukis kan, dia lukis ni just macam nak tolong kita kita bayangkan eksperimen tu lah. Kalau awak tak lukis pun, dia dah suruh lukis ke? Suggest and describe to verify. Ya. Masak nak. Iklan pun nak kena buka. Ni. Siapa ni pun nampak. Saya pergi breakfast tadi. Yang lain dah breakfast dah ke? Tak ada juga breakfast ni. Belum ya? Belum. Saya kita breakfast ke 9. Ke 9 ni pergi breakfast. Cikgu pun nak pergi breakfast. Okay. Entahlah. Cikgu tak pastilah pasal gambar rajah ni. Buka lagi. Cikgu rasa gambar rajah ni, adik, dia okey lah kalau nak lukis dia dapat dalam 1-2 markah kan, sebab awak lukis dia siap label-label lagi. Okey. Walaupun dia tak minta kan. Okey, dia lukis. Tapi tak banyak lah. Describe tu yang banyak. Okey, describe tu yang maksudnya prosedur dalam bentuk ayat tu yang banyak. Okey, jadi first dia clamp YouTube to a retort stand. Okey. Kalau tak clamp tu akan kita nak pegang sebab dia take time juga nak react kan. Dia bukanlah sangat fast reaction. Mungkin setengah jam, mungkin sehari yang kita tinggal kan. So, pour dilute sulfuric acid into YouTube until it level 6 cm away from mouth. 6 cm away tu just macam cadangan dia je lah. 6 cm away. Bolehlah kita ambil cadangan dia kan. 5 cm away kan, tak kisahlah. Daripada away from mouth of the test tube. Okey. Oh, ni sulfuric acid yang bawah ni. Masukkan, secara logiknya kita kena masukkan yang sulfuric acid dia dulu kat bawah ni. Selain sulfuric acid, kita boleh ganti dengan apa? Chemical dia. Hydrochloric acid, nitric acid, apa-apa acid lah. Okey. Ingat, bawah ni kita guna letak acid. Sulfuric acid ni function dia untuk sama dengan salt bridge, iaitu replace. Antara function dia nak, dalam cikgu cakap bahasa Melayu dulu lah, dia nak pisahkan dua larutan tu. Nampak tak larutan yang ada kat atas ni kan? Cathode ni kan? Dalam bahasa Inggeris, to separate the two chemical kan? To separate the chemical solution. Chemical. Macam tu lah. Dia nak pisahkan dua ni lah. Dia tengah-tengah. Tapi yang tu tak berapa cantik sangat. Yang function dia yang lebih baik, dia adalah to complete the circuit. Sebab dua ni mesti terpisah. And then sulfuric acid ni dia nak complete the circuit untuk transfer of electron nanti. Okay. To complete the circuit. Lagi apa lagi ya function dia? Terpisah. Cikgu. Ya. Yang memang kena dilute ke? Okay. Selalunya kita guna dilute saja dia sebab dia nak ionize je. Kalau kita guna pekat, rugi satu dia, rugi lah dari segi chemical tu kita guna pekat kan. Dilute ni orang tambah ayak. Just nak ada chemical yang boleh bagi electron transfer. Kalau awak tak tulis dilute, cikgu tak pastilah dia salah ke tak. Dia suggest dilute, awak tulis sulfuric acid saja pun boleh kot saya rasa. Ni macam maksudnya cara logiknya buat eksperimen ni guna dilute pun cukup. Tak payah membazir guna concentrated. Sulfuric acid saja pun boleh aku rasa. Ada buku kat sini nak tengok. Okey nah. Ikuan boleh cikgu jawab soalan tak? Jawab. Nah. Okay, next. So kita ingat first kali sebelum masuk dua-dua chemical iaitu iron 2 sulfate dengan potassium manganate. Sebab iron 2 sulfate tu oxidation reducing agent. Potassium manganate pula oxidizing agent. Kita kena suggest juga. Kita masuk dulu sulfuric acid kat bawah tu. And then add iron 2 sulfate carefully into the left
Tak semestinya left je cikgu rasa. Kan, left atau right pun tak kisah. Asalkan dua-dua tu ambil lah salah satu. By using dropper until a layer solution of reach high of 3 cm. Yang ni dia suggestion lah ni. 6 cm, 3 cm ni. Okay, next. Lepas tu, so step 3 dengan step 4 ni tak kisah mana dululah. Kan, kiri kanan tu tak kisah. Lepas tu dia yang keempat, lepas bubuh sebelah kiri, belah kanan pula. acidified, masukkan sebelah right arm. Okay. Using a dropper until a layer of the solution reach 3 cm. Dia tunjuk 3 cm kedua-dua ni maksudnya kita fixkan lah lebih kurang sama banyak. Okay. And then immerse, baru immerse carbon electrode. Kan? Lepas immerse, connect the carbon electrode to galvanometer using connecting wire. And then determine the negative and positive terminal based on deflection. Payah juga yang step yang ni noh, step ni. Step ke-7 ni. Macam kita tak buat sangat kan masa kita buat eksperimen. Tapi dia kata maximum 5. Kat sini ada 8. Kan? Maksudnya 7 ni awak tak bubuh pun tak apa. Sebab dia kata maximum 5. Jadi kat sini ada 8. Maksudnya ada 3 tu kalau macam 7 ni awak tak tahu, awak still lagi 4 markah penuh lah. Okay, left the apparatus aside. Cikgu rasa yang ni kena lah. Macam penghujung ni kan. Tinggalkan selama 30 minit. 1 hour. And record the observation ni adalah step yang penting. Sama dah. Okay. Okay. Habis dah. Itu sajalah cara nak jawab untuk 10 markah tu. More tu. Ya. Kalau left for one day boleh? Cikgu rasa tak kisah pun. Boleh je. Macam lebih tak apa. Kalau kurang. Contohnya kalau pengaratan kan. Dia pikat logiknya 1-2 hari. Tapi awak buat 30 minit. Macam tu macam tak berapa nak kena. Secara logik lah cikgu pikat lah. Kan? Kalau yang ni macam lebih tak apa. Cikgu rasa dia tak ada isu. Cuma macam kalau sehari tu kalau kita fikir buat eksperimen macam buang masa lah. Sebab esok pula nak main tengok kan. Baik kita settle ke hari tu. Macam tu lah. Okay, bagus. Soalan yang bagus sebab maksudnya awak tahu benda ni kita yang decide lah. Okay. So, cikgu rasa dah habis dah bincang. No? Itu sajalah pembelajaran kita untuk hari ni. Nanti cikgu akan follow up dengan link yang cikgu kata cikgu nak buat link itu. Supaya awak buat interaktif sikit. Ada apa soalan? Tak ada nah. So, minggu ni habis dah kelas kita. Minggu depan pula. Minggu depan cuti sebenarnya. Tapi kita kena decide lah masa jam kita nak buat online pukul berapa. Sebab kan ke 8 ni pagi awal sangat kan? Ya, betul. Awak pun, cikgu pun rushing juga nak mandi lah, nak apa kan. Nak cikgu cerita. Jadi, kita try decide minggu depan kalau kita nak buat online pukul berapa. Sebab kita kena check lah cikgu-cikgu lain. Kalau dia tak buat online, cikgu boleh buat masa tu. Buat petang, cikgu Ain kata. Itulah, kita kena ada satu decision dalam group. Pukul berapa yang semua orang available, yang boleh stick to that time lah. Okay, semua orang dah tahu. Kita kata petang tu pukul 3. Semua orang tahu hari apa. Okay, bincang. Lepas tu suggestion hari tu, kita ada suggest macam nak pergi buat kat library kan. Sebab setakat lah, sekolah memang tak boleh. Jawapan kepada Zul tanya hari tu. Yang boleh tu kat masjid tu. Tapi Zul tak berapa setuju kan, jauh kan. Betul. Takatlah macam dalam grup Pintar 5 tu duk tanya lah siapa lagi cikgu nak buat kat masjid. Sebab kosong. Cikgu tak angkat tangan lah untuk buat. Sebab cikgu sendiri pun kalut juga kalau nak keluar rumah. Yang cikgu mengandung ni tak larang nak keluar selalu. Tapi library cikgu rasa okey sikit sebab dia duduk tengah-tengah kangat. Cuma cikgu tak pergi lagi tanya library. Free waktu bila apa semua kan. So setakatlah kita stick dengan online lah dulu. Library tu nantilah kalau cikgu singgah kat library. Kalau awak singgah library, tanya. Library ni kosong ke tak kan? Kita ambil seminggu sekali ke? Okay, ya. Kalau buat kat sekolah memang kena ambil tindakan. Takkanlah macam apa-apa pun sebab dia kira arahan ni satu Malaysia kan, sekolah tutup. Walaupun kita ni green. Tapi dia arahan ni dia kira pakai sekali, dia macam satu statement tu untuk semua. Macam tu. Kalau awak tengok pelajar yang konvo, macam anak cikgu konvo, tadika apa semua pun, budak-budak kemas pun, mereka tak boleh buat convocation tu di sekolah, di tempat mereka. Mereka akan buat di luar. Dia jadi macam sama, dia tutup benda tu kan. Tutup. Yalah. Walaupun sama je kan.
So kita tak boleh pergi sekolah untuk buat kelas. Sebab kalau kita pergi tak pergi, form 1 nak pergi, form 2 nak pergi, dia lepas payah kawal. Macam tu lah. Cikgu rasa lah logiknya. Okay? Okay. Okay. So kita stick minggu depan ada kelas online. Cuma jam tu kita akan ubah. Tak buat pukul 8. Petang awak tak pergi tuition ke? Tak ada. Tak ada. Mungkin kita decide hari yang sama ke. Isnin tak boleh. Isnin boleh tak boleh? Isnin boleh jugalah. Kalau cikgu tak pergi mana-mana, Isnin petang. Khamis petang. Kita ambil je masa jadual ada morning buat teaching ni. Petang pukul 3 kot no? 3 okey lah. 3 sampai ke 4 macam tu. Kita decide dulu. Nak tengok jadi macam mana minggu depan. Okay, that's all. Thank you. Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okay, so kalau minggu depan jadi, kita akan sambung dengan kertas 3, set 1. Buat dulu ke apa nak? Okay. Okay, Okay. bye. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu. Ya. Bye, cikgu. Bye. Pergi makan breakfast.